صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صافوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني. Dan pada khabar pula firman-Nya, a'dadtu li'ibadis salihina ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan bagi segala hamba-Ku yang salihin barang yang tiada dilihat oleh mata, dan tiada didengar oleh telinga, dan tiada terlintas atas hati manusia. Ini yang Allah Ta'ala sediakan untuk hamba-Nya. Untuk apa? Walau sedikit amal, tapi kalau dia ikhlas. Walau sedikit amal, tak ada riak, tak ada ujub, Allah Ta'ala sediakan amal yang orang tak boleh imagine macam mana balasannya. Tak pernah terlintas dalam akal fikirannya, tak pernah nampak dengan matanya, tak pernah dengar oleh telinganya, ya. Itu ganjar pada Allah Ta'ala. Walau sedikit ikhlas, ini Allah Ta'ala sediakan. Ini Allah Ta'ala sediakan, ya. Ini Allah Ta'ala sediakan. Yang kau belum dapat ini, kau dah rasa puas. Dah dapat puas, kau dah dapat ini, kau dah dapat benda yang kau tak pernah lihat daripada mata kau. Kau pernah dapat benda yang kau tak pernah dengar. Kau dah dapat benda yang kau tak pernah imagine, kau tak pernah bayang, kau dah puas. Macam mana kau nak rasa puas kalau kau belum nampak benda ini semua? Maka jangan rasa puas, rasa takut. Lepas ibadat, rasa takut. Alhamdulillah dapat ibadat. Syukur pada Allah Ta'ala berikan hidayat ibadat. Namun, sudahkah aku buat benda baik? Janganlah Allah Ta'ala reject. Jadi tak baiklah dia. Begitu ya. Lepas sembahyang. Ujub ya. Jadi manusia ni kena senantiasa dalam takut. Dia tak ada rasa senantiasa macam aku dah clear. Senantiasa. Sampai bila? 60 tahun, 70 tahun. Lepas pada itu baru kau rasa aku dah clear. Tak ada sikit bimbang lagi. Sepanjang hayat kena rasa aku berdosa istighfar. Lepas mati baru alhamdulillah aku dah tak ada dosa lagi, dia diampunkan. Sepanjang hayat ibadat hanya orang saja tak nampak. Allah saja nampak semata-mata. Lepas kau mati, semua Allah tak nampakkan dalam barzah kau punya pangkat dan kedudukan. Semua orang nampak amalan kau. Cantiknya baju kau, pasal kau sembahyang banyak ya. Allah Ta'ala nampakkan. Sepanjang hayat ibadat, takut diterima, tak diterima. Aku dah ibadat ke belum ibadat ke? Lepas meninggal kau nampak. Jadi kau jaga untuk kontrol diri daripada nak beriak, kontrol diri daripada nak berujub, kontrol diri daripada amalan-amalan ni nakkan dunia punya, kontrol diri daripada rasa dah suci daripada dosa, ya. Kontrol diri senantiasa merasa dosa. Kontrol diri merasa senantiasa tidak ada amal. Kontrol diri rasa senantiasa takut pada Allah Ta'ala. Lepas itu barulah kau sedar bahawa kau memang orang ada amal, kau memang lepas kemudian, bukan dari dunia. Ingat dia. Ingat berapa perkara ya. Jadi kaya boleh, tetapi lifestyle kena macam lifestyle Rasulullah. Okay? Berilmu memang disuruh jadi ilmu, tapi tawaduk kena sama macam orang tak ada berilmu. Kena hormat sama ada orang ada ilmu ke orang tak ada ilmu, kau kena hormat juga. Jangan kau ada ilmu terus kau rasa aku ada ilmu, orang semua kena hormat aku. Ada ilmu kena, tetapi merasa diri tak ada ilmu senantiasa. Istighfar kena senantiasa, tapi kena merasa diri berdosa senantiasa. Amal kena sebanyak-banyaknya, tapi kena merasa bahawasanya amalku zero, ya. Amalku zero, ya. Apa lagi kita bilang? Berjalan sejauh-jauhnya dalam jalan menuju Allah Ta'ala. Tariqah, suluk. Sampai tinggi dia dah buat. Tapi kena berasa garisan permulaan pun aku belum melangkah. Itu semua tak boleh tidak ya. Semua tak boleh tidak. Tak boleh tidak. Kena itu. Tak boleh. Ana dah sampai tahap gini, dia belum sampai. Ana dah buat amal ini, dia belum. Tak boleh. Ana dah istighfar. Semuanya. Kena senantiasa. Pada pihak kita, kena senantiasa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci engkau yang beri aku taufik. Maha suci engkau yang telah beri aku hidayat. Maha suci engkau yang menggerakkan aku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau, maka yang aku sembah aku semua kerana engkau, semata-mata untuk engkau. Aku masih tetap statusku inni kuntu minaz zalimin. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kau masih nampak orang berbondong-bondong masuk agama Allah, kau ucap tasbih kepadanya subhanallah, dan untuk diri engkau yang kau nampak ini semua berlaku, yang kau amal, kau ibadat,
kau nampak kawan-kawan kau dah mulai ibadat, dah apa semua tu kau sebut subhanallah, sedikit pun bukan daripada aku. Engkau kekal dengan statusmu, inni kuntu minadh zalimin, wastaghfirhu, aku di kalangan orang yang zalim dan senantiasa minta ampun pada Allah Taala, ya. Lepas tu lazimkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin paling tidak satu hari 41 kali lepas subuh. Itu dan idza jaa nasrullahi wal fath. Jadikanlah juga ayat kebiasaan kita. Itu ayat senantiasa ayat ramongso. Saya sebut tu ayat ramongso. Dengan baca ayat tu kita senantiasa ramongso diri kita bersalah. Senantiasa nak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sebab itu setiap ayat-ayat lazim ni kalau boleh kita tahukan maknanya dan pengertian daripada ayat tu. Kalau kita baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dua. Satu, biar kita jangan jadi nak bangga. Nanti kau jadi macam daun dimakan ulat. Satu lagi, kau jangan heran kalau orang yang bangga-bangga nak kacau kau. Bila-bila Tuhan boleh binasakan dia. Asal jangan kau bangga sudah. Itu menguatkan kita dan membuat kita rasa tawaduk dan lemah. Membuat kita lemah, tapi lemah dari sudut jangan aku sombong, dan menguatkan kita. Kita tak heran dikacau oleh orang-orang sombong. Allah Ta'ala boleh tindak dia. Aku serah kepada Allah Ta'ala. Itu surah itu, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu ayat kalau kita lazimkan baca selalu, ya. Kita dari segala apa pencapaian kita ingat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Madrasah kita budak-budaknya semua jadi top student, boleh masuk universiti. Hafal Quran semuanya tak ada satu tak hafal. Kita ni sebut subhanallah, subhanallah. Allah yang beri, Allah yang beri. Aku tetap ustaz yang menzalimi diri. Aku tetap orang kampung yang menzalimi diri. Aku tetap hamba Allah yang menzalimi diri. Situ. Kena idza jaa nasrullahi wal fath itu selalu baca. Itu sembahyang kita, ya, baca surah-surah lazim ini maghrib tu ulang biar benda tu semua tu menjadi konsep bagi diri kita. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tak sembah apa yang kau sembah. Kau sembah berhala, kau sembah patung, kau sembah pangkat, kau sembah manusia, kau sembah kedudukan. Aku tak sembah. Kafirun termasuk kafir dari sudut betul, sudut hissi ataupun sudut maknawi sekalipun, yang boleh bawa kepada kekafiran sekalipun, ya. Jadi semua begitu, ya. Jadi semua ayat-ayat yang kita baca tu memberi kesan pada diri kita, menjadi prinsip dan pegangan pada diri kita, ya. Jadi ini senantiasa, ya, ibadat pada Allah Ta'ala, tetapi dia rasa dia tidak ada apa-apa langsung, ya. Macam mana kau rasa gembira? Kau dah dapat benda, kau dah masuk syurga ke? Kau dah nampak benda yang kau tak pernah lihat ke? Kau dah pernah dengar benda yang kau tak pernah dengar ke? Belum kan? Macam mana kau nak rasa happy? Macam mana kau nak satisfied? Kan selalu kita bilang orang ujub ni macam budak ambil exam sekolah. Dia dapat result, baru dah boleh happy. Alhamdulillah, aku dah result, lulus. Belum dapat result kau dah bilang, saya lulus cemerlang tau. Soalan kau jawabnya bagus sekali. Markah saya distinction. Universiti mesti panggil saya masuk ni. Saya tengah tunggu ni. Dah keluar result ke? Belum. Mana awak tahu? Dapat semuanya merah. Allah, tak boleh. Tapi saya jawab bagus. Kerana awak tak bagus lah, awak merasa awak dah jawab bagus. Sebab awak jawab tu simple, awak kan itu jawapannya. Itu bukan jawapannya. Kalau yang bagus akan rasa dia dah jawab. Sebab dia susah, betul ke tidak? Begitu, ya. Jadi yang beri markah kita bukan kau belum nampak kan? Kau belum nampak syurga kan? Macam mana kau nak bilang kau dah bagus? Macam mana kau nak bilang kau dah perform? Macam mana kau nak bilang kau dah ada kelakonan? Belum ada. Kau belum nampak syurga kan? Belum lagi. Dah nampak syurga, barulah Allah yang nampakkan padamu. Barulah Allah nampakkan kepada hamba-hambanya terhadapmu, ya. Dunia kena senantiasa sampai mati tau. Sampai mati kau kena buat sebanyak amal, tapi kau kena rasa kau zero amal. Sampai mati kau kena istighfar sebanyak-banyaknya, tapi kau kena rasa bahawasanya dosa kau bergunung-gunung. Sampai mati kalau kau kaya sekalipun, lifestyle macam lifestyle Rasulullah, ya. Sampai mati kau ilmu tuntut paling tinggi, tapi kau rasa kau orang paling tak ada ilmu. Begitu, ya.